Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hadi Sharif bin Zawawi. Saya dan kumpulan akan menerangkan tajuk penyaman udara ataupun air conditioning. So, apakah itu penyaman udara? Penyaman udara ialah suatu sistem atau mesin yang mengeluarkan udara secara tetap. Biasanya di kawasan tertutup melalui kitaran penyedukan, di mana udara yang lebih hangat akan disingkirkan dan digantikan dengan udara yang lebih sejuk. Okey. Jenis dan operasi. Seiring peredaran zaman, aircon diciptakan dalam pelbagai saiz dan pelbagai bentuk. Antaranya ialah jenis floor type, ceiling type, split type, cassette type dan banyak lagi. Antara jenisnya ialah floor type. Jenis ini dipasang pada bahagian lantai. Penyaman udara ini sesuai digunakan di dalam bilik bersaiz sederhana, pentas dan ruang bilik seminar. Jenis ceiling type pula, penyaman udara ini dipasang di penjuru atas ruang bilik. Unit indoor dipasang pada ceiling sama ada menggunakan wall plug atau sebagainya. Unit ini biasa digunakan di dalam bilik kuliah, pejabat, dewan makan dan banyak lagi. Okey, jenis split type. Penyaman udara jenis ini dipasang pada bahagian dinding. Sesuai digunakan di dalam bilik bersaiz pertengahan seperti ruang pejabat, pentas dan ruang bilik seminar. Aircon jenis cassette type pula, penyaman udara jenis ini dipasang pada bahagian atas siling. Sesuai digunakan di dalam bilik bersaiz pertengahan seperti ruang pejabat, pentas dan ruang bilik seminar. Okay. Jenis operasi aircon ni dia ada dua. Satu aircon jenis inverter dan satu lagi jenis aircon jenis non-inverter. Inverter ialah sebuah alat yang mengawal kelajuan pemampat ataupun kompresor sama ada seperti gear pada kenderaan. Apabila suhu dikehendaki dicapai, kompresor akan menurunkan kuasa elektrik tersebut. Cara ini akan menjimatkan banyak kuasa elektrik. Selain itu, aircon jenis inverter ini bunyinya tidak bising. Okey. Aircon jenis non-inverter pula, operasi dia pemampat ataupun kompresor berfungsi dengan serta-merta menggunakan kelajuan penuh sepanjang masa. Apabila suhu dikehendaki dicapai, kompresor akan dimatikan tetapi akan dihidupkan semula jika suhu bilik berubah lagi. Cara ini menjadikannya menarik banyak kuasa elektrik. Okey, aircon jenis non-inverter ni bunyinya lebih kuat berbanding aircon jenis inverter. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zahelmi bin Zulkarnain. Hari ini saya ingin memberitahu tentang komponen asas dalam penyaman udara. Kitab penyaman udara asas ialah satu kitaran yang menunjukkan bagaimana bahan pendingin mengalir ke sistem yang mengandungi 4 komponen utama. Terdapat 4 komponen asas yang terdiri dalam sistem penyaman udara yang perlu diketahui. Yang pertama, pemampat iaitu kompresor. Yang kedua, pemeluap iaitu kondenser. Yang ketiga ialah peranti pemeteran iaitu capillary tube. Yang keempat ialah penyejat iaitu evaporator. Di sini saya boleh tunjukkan kitaran gas aircon itu. Dia bermula daripada kompresor seperti yang ditunjuk dalam slide ni. Dia daripada kompresor, dia akan memberikan tekanan gas yang tinggi kepada kondenser. Kondenser pula
dia akan transfer kepada valve. Dia ada valve kat situ. Bila valve tu buka, lepas tu dia akan masuk pressure yang rendah dekat dalam penyejat. Kitaran dia berlaku berulang daripada kompresor pergi kepada kondenser, pergi kepada valve dan masuk ke evaporator iaitu penyejat. Di sini saya ingin menerangkan proses semasa low pressure dengan lebih lanjut. Ketika gas aircon dari valve mula memasuki ke dalam evaporator, udara dari luar mula bercampur dengan gas aircon dan suhu gas aircon mula meningkat akibat daripada pencampuran berikut, iaitu apabila semakin tinggi ambient temperature, maka semakin tinggi tekanan. Pergerakan penyejukan dari kompresor juga akan mula menaikkan suhunya. Proses semasa high pressure pula, gas dari kompresor mula bertukar menjadi tekanan yang tinggi. Kenaikan suhu ini akan ditambah menjadi panas yang sudah diperoleh dari evaporator. High pressure gas akan mula dikeluarkan sedikit demi sedikit dari sisi high pressure kompresor, dan semua gas ini mula berjalan pergi ke kondenser kemudian memasuki semula kepada valve. Yang ketiga ialah fungsi bagi setiap komponen di dalam penyaman udara. Yang pertama, pemampat kompresor. Okey, saya akan ceritakan sedikit tentang kompresor. Kompresor ni dia sedut bahan pendingin wap, bahan pendingin dari saluran sedutan dan memampatkannya menjadi tekanan tinggi dan suhu tinggi, lalu disingkirkan ke pemeluap melalui saluran nyahcas. Maksudnya kompresor ni dia sedut segala wap dan dia bebaskan wap tu kepada pemeluap dalam tekanan yang tinggi. Dia hantar kepada pemeluap. Pemeluap pula dia singkirkan haba yang terhasil daripada proses mempatan dan proses jatan dari penyejat. Semasa haba disingkirkan, proses pemeluap berlaku iaitu wap bahan pendingin bertukar menjadi cecair bahan pendingin. Start sini gas aircon tu dia dah bertukar menjadi bahan yang sejuk. Dia nak bertukar kepada bahan yang sejuk. Dia akan masuk ke peranti pemeteran pula. Peranti pemeteran pula akan merendahkan suhu. Ini yang saya cakap. Dalam masa yang sama dia ada masuk kepada valve. Valve tu dia buka tutup. Dia ikut kitaran komponen-komponen dalam aircon ni. Komponen peranti pemeteran ini berfungsi sebagai alat kawalan bagi mengawal kadar aliran kemasukan cecair pendingin kepada penyejat. Dia buka tutup gas tu untuk sampai kepada penyejat. Okey, komponen yang terakhir sekali ialah penyejat, iaitu evaporator. Evaporator tu menyerap haba dari ruang yang didinginkan. Semasa penyerapan haba berlaku, proses sejatan cecair iaitu cecair bahan pendingin bertukar menjadi wap yang bersuhu rendah dan bertekanan rendah. Seterusnya bahan pendingin mengalir ke pemampat dan bermula semula. Slide yang terakhir untuk subtopik nombor 2 ni, saya akan sertakan video macam mana gas aircon tu berfungsi.
Terima kasih Zul. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ahmad Aziz bin Ghazali. Saya akan menerangkan apa itu cooling capacity. Cooling capacity atau kapasiti pendingin ialah haba di dalam bilik yang perlu dikeluarkan sehingga bilik mencapai suhu kelembapan yang tertentu. Reka bentuk piawai untuk keadaan ini mencapai sehingga 24 Celsius dan kelembapan relatifnya ialah 55%. Kajian menunjukkan kombinasi suhu dan kelembapan relatif ialah sesuai untuk badan manusia. Seterusnya ialah faktor yang mempengaruhi kapasiti penyejukan. Jika ruang bilik itu besar dan kapasiti penyejukan yang rendah, ia akan menyebabkan bilik anda tidak cukup sejuk. Faktor-faktor yang menyebabkan bilik rasa tidak sejuk sebab bilangan orang terlalu ramai dalam satu bilik pada satu masa, banyak sangat barangan elektrik, tingkat yang menyerap haba dari luar dan arah aliran untuk mengeluarkan haba disebabkan bilik dalam tidak sejuk. Yang pertama ialah ruang. Ruang ialah faktor utama pemasangan penyaman udara di ruang tetamu tidak sama seperti dalam bilik tidur. Jika ruangan itu besar, maka ia memerlukan kapasiti penyejukan yang tinggi. Maka pilihlah penyaman udara yang sesuai mengikut keluasan ruang. Ini bertujuan untuk mengurangkan bayaran bil elektrik. Seterusnya ialah tingkap. Memasang langsir untuk mengurangkan penyerapan haba daripada luar. 3 ialah bilangan elektrik. Barang elektrik juga mengeluarkan haba seperti lampu, TV, komputer dan lain-lain. Cara untuk mengekalkan penyejukan ialah memasang penghawa dingin jauh daripada barang elektrik yang mengeluarkan haba seperti yang tadi tu. Seterusnya ialah bila bilangan orang terlampau ramai dalam satu bilik, badan kita, setiap manusia akan mengeluarkan haba. Bila haba terlampau banyak, penyejukan kita tak rasa. Lepas tu yang terakhir ialah kedudukan arah bilik. Kedudukan arah bilik memainkan peranan sebab dinding rumah kita dia menyerap haba daripada luar juga. So that's why lah kadang kalau macam tengah hari terik tu kita aircon pasang sampai 16 Celsius pun kadang tak rasa. Sebab tu salah satu punca dia. Cara pengiraan. Kaedah pertama, kira isi padu iaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan V feet 3 square. Darabkan isi padu itu dengan 6. V kali dengan 6. Itu bila dah darab luas bilik tu, dah darab panjang, lebar dan tinggi bilik tu, satu ruangan tu, kalikan dengan 6, samakan, itu maksudnya untuk jawapan 1. Lepas tu anggarkan jumlah orang. Contoh macam satu bilik tu kita guna 10, satu ruang tu kita guna untuk 3 orang. 3 orang. Lepas tu setiap seorang tu keluarkan 500 BTU per jam. Ini mengikut aktiviti biasa. Lepas tu bilangan orang kalikan dengan 500 tu untuk jawapan kedua. So jawapan ketiga, the next step ialah jumlahkan jumlahkan yang kita dah kira tadi, C1 dengan C2 tu, jumlahkan, masa kita dapat jawapan dia. Kaedah kedua ialah panjang kali lebar kalikan dengan 60. So dapat jawapan dia berapa BTU. Satu lagi istilah yang biasa digunakan untuk oleh penjual aircon ni, HP iaitu horsepower. Mereka mungkin kalau kita pergi kedai, diorang akan sagi sampai kita untuk ambil 1 horsepower, 1.5 horsepower, 1.2 horsepower, 2.5 horsepower dan sebagainya. Namun horsepower ni bukanlah untuk ukuran yang tepat untuk kapasiti penyejuk. Tapi horsepower ni untuk pemampat untuk unit penyaman udara. Itu saja. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Sebelum saya terlupa, ini contoh pengiraan untuk formula yang pertama. Panjang kali lebar darabkan dengan 6 untuk C pertama. So contohnya macam ni, 25 kaki darabkan dengan 40 kaki, kita dapat 457.
Lepas tu kita darabkan dengan 6 dapat 2743.2. Itu yang C pertama. C kedua 3 orang kalikan dengan 500, kita dapat 1500. Lepas tu kita tambahkan dapat 4243.2. Itulah BTU kita. Itu untuk formula yang pertama. Untuk contoh formula yang kedua ialah panjang kali lebar darabkan dengan 60. So 20. Contohnya macam kita nampak ni, 25 kaki darabkan dengan 60 kaki. Lepas tu kita darabkan dengan 60, kita dapat 164,592 BTU. Lepas kita dapat kira-kira untuk BTU tadi, kita boleh tengok kita punya berapa horsepower yang sepatutnya kita ambil mengikut BTU yang kita kira tadi. Ikut jadual yang kita tulis ke depan ni. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Karib Kuan bin Hamidi. Saya daripada kelas DCS 3A. Saya pelajar daripada IKMKL. Hari ini saya akan menerangkan tentang maksud BTU dan HP, bagaimana dia menggunakan. Slide yang pertama, saya akan terangkan tentang BTU. So BTU ni dipanggil nama penuh dia Unit Thermal British. Dia digunakan secara meluas pada zaman purba. So benda ni dah guna pada awal lagi lah, daripada zaman sekarang kan dia dah guna awal. So terutama di Malaysia dan United Kingdom. Sekarang BTU masih digunakan dalam beberapa kontes di Amerika Syarikat. So BTU digunakan untuk merujuk pada kerja yang dilakukan oleh peralatan penghawa dingin. So BTU membolehkan boleh menamakan haba yang disediakan oleh penghawa dingin ekstrak daripada persekitaran. So semakin besar, semakin berat dan peralatan BTU itu dia besar juga. Apabila kelengkapan penyamar udara, pakar mengesyorkan mengira BTU yang diperlukan mengikut ciri-ciri yang sesuai untuk mengetahui kapasiti penunjukan sesebuah penghawa dingin tu. Slide yang seterusnya, HP pula. HP ialah horsepower. So dalam bahasa Melayu dia ialah kuasa kuda yang seperti kita tahu. So HP dia adalah ukuran kuasa mekanikal untuk menggerakkan penampat, manakala BTU dia per jam merujuk pada kuantiti haba yang disediakan untuk merendahkan suhu dalam sesuatu bilik. Untuk memahami istilah ini sangat penting untuk membeli unit penyamar udara. Setelah kita dapat kapasiti pendingin yang diperlukan dalam suatu bilik, so nilai ni dia berkaitan dengan HP. Dia berbeza, dan HP adalah kuasa pemampat pada unit penyaman udara, dan kedua unit ini, BTU dan HP, boleh digunakan. Dan untuk dia sangat memang diperlukan untuk bila untuk mengira kapasiti pendinginan ni. Seterusnya, ni adalah contoh soalan. Contoh macam mana dia macam nak kira, macam nota kan. So untuk HP dan BTU, untuk 1 HP dia bersamaan dengan 9,000 BTU per jam. Untuk 1.5 HP 12,000 BTU, dan 2 HP 16,000 BTU. 2.5 HP 22,000 BTU HP. Dia tak jauh, dia sangat beza untuk kedua-dua unit ni lah. Contoh soalan apabila kita ni situasi yang mungkin wujud di kedai ialah
anda ditawarkan ke sebuah unit penyaman udara A dengan kapasiti pendinginan 9,000 BTU per jam pada harga RM799, manakala kedai lain sebuah unit penyaman udara B dengan kapasiti pendinginan 9,040 BTU per jam pada harga RM899. Yang mana pilihan anda? So, kedua-dua unit kita boleh jawab macam kedua-dua unit ini masih dalam kategori 1 HP kerana berada dalam julat 9,000 seperti yang saya bacakan seperti tadi. So, di dalam lingkungan 9,000 ke 10,000. So, di dalam kita contoh balik, dia sama seperti dalam 1 HP. So, dia ada kumpulan dia. Okey, kita juga boleh memilih penyaman udara penyaman udara A kerana harganya lebih murah tetapi kapasiti pendinginan kurang berbanding penyaman udara B. So, dia nampak beza kat situ. So, beza dia macam contoh ni tadi. Contoh-contoh yang saya bacakan tadi macam 1 HP. Dia macam formula 1 HP. Dia punya lingkungan untuk BTU 9,000 BTU hingga ke 10,000 BTU. Kalau 1.5 HP sesuai untuk 12,000 BTU dan hingga ke 15,000 BTU. Dan untuk 2 HP 16,000 BTU hingga lingkungan 2,000 BTU untuk 2 HP. Dan 2.5 HP pula kita menggunakan 22,000 BTU hingga ke 27,000 BTU. So, terima kasih. Dan ini saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Daniel bin Muhammad Azli. Saya dari kelas DCS 3A. Hari ini saya akan membentangkan tentang maintenance aircon, atau dalam bahasa Melayu dia dikenali sebagai penyelenggaraan penghawa dingin. Unit penyelenggaraan. Sebelum melakukan penyelenggaraan, sila matikan bekalan kuasa utama dan hentikan unit dalaman indoor dan luaran outdoor. Penyelenggaraan unit dalaman. Yang pertama, membuka penutup hadapan dan keluarkan penapis udara. Menanggalkan komponen dari kerangka dengan berhati-hati. Yang ketiga, membersihkan komponen plastik dengan semburan air. Yang keempat, membersihkan indoor fan. Yang kelima, mengelap atau mengeringkan semua komponen menggunakan kain lembut atau pengembus angin ataupun dijemur. Unit penyelenggaraan unit luaran. Yang pertama, menyambung larutan kimia pada cooling coil atau evaporator atau lebih dikenali sebagai penyejat. Yang kedua, biarkan beberapa ketika untuk bahan kimia tersebut bertindak balas dengan kotoran. Yang ketiga, lakukan bilasan atau semburan air bersih dengan water pressure pada sirip penyejat. Lakukan dengan berhati-hati untuk mengelakkan sirip terbengkok. Yang keempat, pastikan bahagian pendawaian atau komponen elektrik ditutup dengan plastik. Yang kelima, membasuh sirip pemeluap dengan semburan air dari water pressure. Dan yang terakhir, jika perlu menggunakan larutan kimia, ikut langkah yang sama semasa mencuci penyejat. Faktor yang memerlukan aircon diselenggara. Yang pertama, memanjangkan jangka hayat unit penyaman udara dan menjamin keselamatan. Ialah survey berkala dapat memanjangkan jangka hayat unit penyaman udara kerana unit beroperasi tanpa beban yang tinggi. Selain itu, sebab utama kenapa unit penyaman udara anda perlu diservis, ia menjamin keselamatan unit dari segi pendawaian elektrik dan juga punca bekalan kuasa. Yang kedua, mengelakkan saluran air tersumbat dan terjadinya kebocoran. Penyaman udara yang tidak diservis mengikut jadual boleh menyebabkan saluran air tersumbat disebabkan lumut dan habuk. Ini menyebabkan air menitis ke lantai rumah anda dan menjadi bocor. Yang ketiga, menjimatkan bil elektrik.
Aircon yang tidak diselenggara secara kerap akan menggunakan lebih tenaga elektrik untuk operasinya yang membawa kepada bil elektrik yang lebih tinggi berbanding unit yang dijaga secara berkala. Unit penyaman udara yang diservis secara berkala dapat memastikan unit beroperasi dengan cekap. Ini bermaksud unit beroperasi tanpa tenaga tambahan atau beban tambahan. Inilah yang boleh meningkatkan bil elektrik anda. Dan yang terakhir, mendapat udara yang bersih. Jika anda membiarkan penyaman udara anda tidak diservis atau diselenggara, setiap kali anda memasang penyaman udara anda akan terus-menerus menghidup udara yang tidak bersih kerana udara tidak dibersihkan oleh unit penyaman udara anda. Hasilnya anda akan bernafas dalam udara yang tidak sihat dan dicemari oleh kotoran dan habuk. Ini mengakibatkan penyakit seperti asma, alahan, lesdong dan banyak lagi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.